Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera semua. Hari pertama kita berkuarantin dan saya rasa ibu bapa yang dapat duduk di rumah dapat pelepasan kuarantin daripada kerajaan selama 2 minggu. Saya rasa ini kita tak boleh lepaskan peluang keemasan ini untuk membuat intervensi untuk anak. Selalu saya dengarlah ibu bapa bagi alasan penat bekerja, hadap traffic jam, balik dah letih, tak larat kan. Jadi ini adalah masa keemasan dan saya rasa kemahiran pertama yang kita nak cakap adalah kemahiran latihan ketandas, toilet training. Untuk ibu bapa yang anak-anak belum toilet training 2 minggu ni, if you work very hard, insya-Allah. Jadi saya di sini nak kongsikan beberapa tips, bukan beberapa lah, saya rasa I'm going to try to make it very comprehensive ya, supaya ini hari pertama mak bapak dapat macam mana nak buat tu dan kita boleh usahakan. Okey, yang pertama, bunyinya senang kan, ajar anak ketandas, toilet training, latihan ketandas, tetapi ibu bapa dengan anak yang ada autism sangat-sangat sukar. Saya dulu masa latih anak saya untuk toilet train, Muhammad yang ada autism, rasa macam berperang. mentally kita drain. Jadi mak bapak, kalau kata suami isteri kedua-duanya cuti kuarantin, saya cadangkan duduk berbincang macam general nak buat strategi nak pergi perang, kita buat macam mana. Okey, antara kita punya strategi adalah kalau boleh 2 minggu ni fokus kepada toilet training saja. Masak yang simple-simple, kerja rumah, basuh kain ke apa, buat yang basic-basic saja. Tak payahlah nak perfect sangat, sebab memang kena simpan tenaga dan mental untuk toilet training ya. Jadi fokus kepada toilet training dulu. And then bincang kepada bincang suami isteri apa komitmen. Sebab toilet training anak ni kan boleh bikin suami isteri bergaduh tau. Dia akan kata, oh saya dah 10 kali bawa anak pergi toilet, awak sekali pun tak lagi, dan sebagainya kan. Jadi bincang, okey, sama ada okey kali ni saya bawa, lepas tu awak bawa ke macam mana, kalau tidak boleh bergaduh. Dan para suami, para bapa, tolonglah bagi bantuan kepada isteri ya. Ini masa keemasan, masa kecemasan dan juga masa keemasan. Okey. Dan selepas persiapan mental, kita nak bercakap tentang persiapan bahan-bahan. Untuk toilet training, tentu anak akan banyak accident. Muhammad nak join sekali. Tentu akan banyak accident. Jadi wajiblah kita menyediakan seluar anak banyak-banyak. Kalau seeloknya janganlah seluar yang ada zip, yang ada cangkuk, yang ada sebagainya. Kalau seboleh-bolehnya seluar yang jerut getah. Itu yang paling senang. Saya selalu nak nasihatkan ibu bapa pergi pasar malam ke, pergi Giant ke, beli yang yang 3 helai RM10 yang banyak-banyak murah-murah. Untuk toilet training memang bagus ada seluar yang macam tu. Dan surprise ibu bapa, saya nasihatkan untuk latih anak pakai seluar dalam. Sebab pakai seluar dalam ni kan akan bantu anak kalau dia terberak, kalau kata dah terlepas beraknya tu, sebelum kita sempat nak cempung dia bawa ke tandas ke apa, sekurang-kurangnya seluar dalam tu dia akan tampung dulu najis tu, dan tak adalah bersepah-sepah merata-rata tu dulu. Dan saya nak ingatkan juga, kalau kita nak buat toilet training ibu bapa ya, tak boleh pukul 10 buka nak buat toilet training, kemudian pukul 12 pakaikan pampers balik sebab dah penat. Kemudian pukul 1, okeylah main buat training, buat toilet training lagi. Dan pukul 3 ke pakai balik pampers, tak boleh. Kita kena go cold turkey, sebab anak perlu belajar apa rasa basah. Kalau kita bagi dia pakai pampers, bila dia kencing lampin tu akan serap dia punya kencing tu kan, dia takkan rasa basah. Bila dia kencing dalam lampin, mak marah, alah kenapa kencing? Dia pun tak faham. Kenapa mak marah kan?
nothing different. So we need to teach him macam mana rasanya basah dan bahawa basah tu tak boleh nak kering. So memang kena go cold turkey, memang kena buka lampin. Dan sebelum saya terlupa, sebab itu kalau ada kapet-kapet mahal, kapet-kapet murah yang kita sayang, sejadah apa, gulung-gulung letak di tempat yang selamat. Jangan tambah kita punya stres bila anak bila anak tercicir, kita mengamuk, kita marah kan. Jadi simpan. Kalau kata ada sofa-sofa baru beli 6,000, 7,000, carilah alas meja plastik seelok-eloknya yang lembut tu, dan balut supaya kalau anak duduk kat situ, anak terkencing, tak adalah anak terlepas. Kita kena elakkan stres kita ya pada masa ni. Jadi selain daripada tu, seluar jerut getah banyak-banyak, seluar dalam, sediakan baldi. Kalau rumah 2 tingkat, bawah ada 1 baldi ada mop, atas ada 1 baldi ada mop. Kemudian surat khabar lama. Kenapa surat khabar lama ni? Sebab bila anak terberak, kita ambil surat khabar tu, rendam dalam air dalam baldi tu kan, rendam bagi dia lembut sikit, dan mudah kita untuk scoop najis tu dan terus masuk dalam plastik bag, terus buang. Kalau tak ada surat khabar tu kan, nak pakai paper towel lah, apalah, banyak. Jadi dekat satu sudut dekat rumah kita tu, sediakan baldi, sediakan mop, sediakan surat khabar, dan juga plastik untuk nanti buang najis yang dalam surat khabar tu ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi selepas itu kita perlukan toilet training data sheet. Satu borang kumpul data tentang anak kita. Sebab tiap kali anak kencing, tulis kat situ K. Setiap kali anak berak, tulis kat situ B. Dan kalau anak masih hisap susu botol, bila bagi susu 1 botol, tulis S. Bila kita bagi makan, tulis M. Jadi kita boleh tahu, oh anak kalau lepas minum susu botol 10 minit tu dia akan kencing. Ataupun oh kalau anak baru lepas bagi makan nasi, memang setengah jam tu dia akan ni. Kita nak buat benda ni 2 minggu kan. Jadi kalau kita kumpul data tu kan, kita akan nampak pattern. Ini dia. Boleh nampak ke? Toilet training data sheet. Ini ni boleh Google. Toilet training data sheet. Boleh Google. Dan kalau kita tekan image kan, banyak jenis toilet training data sheet. Kalau kata di rumah tak ada printer dan kita pun tak ada office nak pergi print, tak apa, ambil kertas, ambil pen, buat saja sendiri peta, tanda-tanda, tak payah cantik-cantik, yang pentingnya ada. Kalau mak bapak malas nak buat data sheet ni, boleh kalau tak nak buat. Tetapi pengalaman saya 20 tahun dalam bidang ni, kalau kita ada data sheet tu nanti akan lagi cepat. Dan tuan-tuan dan perempuan, satu lagi benda yang kita perlu ada adalah timer. Tak payah kalau ke kedai beli timer, sebab kita boleh gunakan phone kita sebagai timer. Sebab apa yang kita buat adalah, apabila anak kita kencing, set timer 30 minit. Selepas 30 minit, bawa anak pergi toilet lagi. Kalau kata kali kedua kita bawa pergi ke toilet, dia tak kencing, set timer 15 minit. Kalau kata kita bawa anak dia kencing, tiap-tiap kali dia kencing, kita siap 30 minit. Tapi apabila kita bawa dia pergi kencing, dia tak pergi kencing, jangan set 30 minit, set 15 minit. Selepas 15 minit, bawa. Kalau dia kencing, set 30 minit. Kalau kata dia tak kencing, set 10 minit. Selepas 10 minit, bawa anak pergi kencing. Kalau dia kencing, set 30 minit. Kalau dia tak kencing, set 5 minit. Jadi kita semakin lama, kita semakin rapat dia punya jarak tu. I hope you understand. If you don't understand, boleh tulis komen di bawah di Facebook saya, atau better still komen dekat YouTube saya, sebab dekat YouTube saya tu lebih mudah nak tengok komen ya. Jadi timer, data training sheet. Dan kalau ibu bapa nak lagi efektif toilet training kita, boleh download social story. Social story ni kan dia macam cerita tau. Walaupun anak kita autism teruk, tak boleh bercakap, kita guna social story tu. Hari pertama dia tak faham, hari kedua tak faham. Satu hari tu kan baca social story tu 3 kali. Kalau kata tak tahu apa dia social story yang Dr. Hasnah cakap ni, tuan-tuan dan perempuan, boleh pergi ke website Genius Kurnia. Di situ iautism.my.ms. Alamak, Dr. Hasnah pun tulis tak cukup.
.I Kurnia. Alah, hai. Makcik-makcik ni pagi-pagi kuarantin ni kan. Okay, try again. iautism.my.ms iKurnia. iAutism ini adalah website Genius Kurnia. Banyak maklumat di situ, dan di website ini kita ada letak pautan untuk iKurnia. iKurnia ini adalah kursus dalam talian untuk ibu bapa yang ada anak autism. Banyak maklumat di situ, dan di iKurnia ni nanti boleh pilih asas intervensi. Dalam asas intervensi tu ada maklumat mengenai latihan ketandas. Di situ ada contoh social story, rupa dia macam mana, boleh download kalau kat rumah ada printer. Kemudian ada video tunjukkan macam mana nak jalankan social story dengan anak. Juga dekat iKurnia asas intervensi latihan ketandas tu ada juga kad ganjaran. Kad ganjaran tu dia sekeping kad ada, okey, pergi ke tandas ya, lepas pergi ke tandas dapat main iPad ataupun dapat biskut ke apa. Apa yang dia buat, kemudian ada ganjaran. Saya dulu tahun 90-an dulu, 90 berapa ke 97 macam tu, melatih anak saya toilet training. Apa yang saya buat adalah saya gunakan 4 gambar saja. Gambar dia bagi signal. Anak saya kalau dia nak pergi ke tandas, dia macam ni, dia angkat tangan macam tu. Dia bagi signal dia nak pergi ke tandas. Gambar dia duduk di tandas. Pertama gambar dia bagi signal. Gambar kedua gambar dia buka seluar. Janganlah kita ambil gambar bahagian sulit dia tu kan. Kemudian yang gambar ketiga dia duduk di tandas. Dan yang keempat gambar susu soya yus. Sebab anak saya sangat suka susu soya yus, dan dia hanya dapat susu soya yus jika dia kencing ataupun berak di tandas. Sebelum saya terlupa, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita mula toilet training anak kita, go get bowl. Muhammad nak kerepek. Apabila kita mula toilet training anak kita, jangan target 24 jam ya tuan-tuan dan puan-puan. Target dia untuk toilet training sebelah siang saja. Malamnya lepas dah mandi, mandi maghrib dan sebagainya tu, dah mandi, pakaikan pampers. It's so much easier. Fokus toilet training belah siang saja. Nanti bila dah mantap toilet training dia belah siang, then only kita mulakan toilet training sebelah malam. Jadi apa lagi ya, saya ulang yang poin yang penting tu, iaitu anak bangun-bangun saja, bawa dia ke tandas. Kalau dia kencing, set timer di phone kita 30 minit. Nanti 30 minit bunyi timer, bawa dia ke tandas lagi. Okey. Kalau kata kali pertama bawa ke tandas dia tak kencing, kita set timer 15 minit. Kemudian 15 minit kita bawa. Kalau kat masa 15 minit tu kita bawa, dia kencing, set timer 30 minit. Kalau dia tak kencing, set timer, tadi kita set 15, kita set 10. 10 minit timer bunyi, bawa dia pergi kencing. Kalau kata dia kencing, set timer 30 minit. Kalau dia tak kencing, set timer 5 minit. Kemudian set timer 3 minit. Macam tu ya tuan-tuan dan puan-puan. So begitulah video saya macam mana nak toilet training anak. Agak huru-hara juga. Satu lagi saya terlupa. Kalau kata kita bawa anak pergi ke tandas dan anak kencing dengan jayanya atau anak berak dengan jayanya, kita mesti bersorak-sorai gembira. Yeay, pandainya Abdullah kencing, pandainya Abdullah berak, macam ni lah Umi suka, ye. Kemudian terus bagi ganjaran dia, whatever ganjaran atau reward lah, sama ada iPad atau tidak. Okay, harap-harap saya dah cover semua. Kalau ada soalan, tulis di Facebook saya ataupun di YouTube lagi mudah. Dan esok mungkin petang ni ke saya boleh buat Facebook live, ataupun saya boleh buat satu lagi video. InsyaAllah 2 minggu ni I'll try to give an online coaching. Jadi hang on ya, kita sama-sama buat ini kempen Jom Toilet Training 18 hingga 31 hari bulan Mac. Yes. Bye bye. Assalamualaikum.